atau duduk? Maka batu setengah Tok Guru dia ngajar wajib duduk. Yang sebenarnya bukan wajib duduk, wajib sampai cuma atas jalan ghalibiyah, duduk saja mudah nak buka. Nak jarang orang bila dia diri punggung dia terbuka dah. Tak? Dia punggung dia kosong gitu. Hak bulat ni duduk jauh gitu. Jarang. Hak tu spambok. Tak, bawah rata gitu. Kalau kita dak memang tutup. Tapi bila dia terbuka, itulah sahaja yang wajib sampai. Jangan sengeleng buka pula. Ada orang pula dia khabar kita kena jolok pula dalam dubur. Jangan ikut. Faham? Karut belaka. Ulama tak sebut. Ulama hanya kata sunat. Kita terang sedikit dekat dubur. Lepas tu kita perata dengan air. Sunat. Faham? Dia pergi suruh jolok terus. Orang puang pula duduk, orang lelaki senanglah depan. Kemaluan depan orang puang kalau dia duduk cakung terbuka. Hak terbuka tu dikira zahir. Faham tak? Wajib sampai. Hak tak terbuka, tak wajib sampai. Jangan dibuka. Nak? Biasanya anak dara bila dia duduk gitu tutup lagi. Janda terbuka. Dia hukum lain selalu. Dia lain hukum janda dengan anak dara, parak dia lain. Batu janda kalau dia kecing, kita buh botol gitu tak masuk dalam botol. Tapi anak dara masuk pasal air kecing dia tubik straight. Kalau janda berkembur habis tubik. Tak? Apa? Ini kait dengan masalah persetubuhan selepas nikah. Ni hukum syarak ada sebut belaka dalam kitab-kitab ulama. Faham? Maka tu setengah ulama kata anak dara boleh istinja dengan batu. Janda tak boleh. Yang sebenarnya bukan syarat janda. Syaratnya air kecing dia keluar molek. Air kecing dia keluar molek. Keluar molek. Sini saja ada air kecing, maka boleh tak kita guna batu istinja? Boleh. Macam orang lelaki juga. Tak? Ni dia, ni kemaluan orang lelaki. Kalau jenis keluar gini saja boleh buat dengan batu atau tisu 3 kali. Seru sos semayang, nampak tak ada masalah. Tapi ulama kata kalau yang kecil jenis tubik cium gitu, wah ni kau bawah ni boleh tak dengan batu? Tak boleh. Pasal syarat sos tinjak dengan batu pengganti air, najis hanya pada tempat terbit sahaja. Nampak lagi? Tapi kalau orang puan janda dia tubik, kok bagi ni tubik habis. Nampak tak? Barang rikong. Kemudian apa yang palsu tidak wajib dikenakan air. Contoh dia pakai kaki palsu, maka kaki palsu tidak termasuk wajib kena rata air. Faham? Atau dia pakai gigi palsu, tidak wajib juga dalam masalah ni. Gigi lagi lah. Dan mata tak wajib. Dengar orang kata mandi junub mandi kena rata air atas mata. Ni ulama kata perkara ini adalah bid'ah, dicela syarak kerana merosakkan mata. Gigi buka kan ni atas mata. Lepas tu tak nampak cari pintu bilik air. Ni merosakkan kesihatan. Tak ada ulama kata wajib. Mata dikira batin. Hak atas kelopak ni biar-biar ni saja wajib sampai. Dalam mata jangan gini. Dalam mulut tak wajib sampai. Dah telinga hak zahir nampak ni saja. Jangan buh air dalam lubang telinga. Ada satu orang dia kata Tok Guru di Kaabah kena buh air dalam lubang telinga. Ubuh juga. Ubuh masuk air dalam batin. Lepas tu dengung, katok dung dung dung. Belamayang dung dung. Tak. Adapun sunat mandi itu amat banyak yang muakkadnya mandi bagi orang yang mandi orang mati, dan mandi sunat jemaah, dan 2 hari raya, dan mandi 2 gerhana, dan mandi kafir tatkala masuk Islam, dan mandi bila siuman orang gila, dan segala mandi orang haji. Baik. Hak tadi mandi yang wajib. Perempuan yang kering daripada haid wajib mandi. Perempuan yang bersih daripada nifas wajib mandi. Perempuan yang beranak tak ada darah, beranak belah tak ada sikit darah, mandi wiladah. Semua itu mengangkat hadas yang besar. Orang yang junub 2 perkara, sama dengan jima wajib mandi walaupun tak keluar mani. Atau keluar mani wajib mandi walaupun tidak jima. Apa lagi yang kena mandi?
wajib. Perempuan kering daripada haid, mandi wajib. Kering daripada nifas, perempuan yang beranak tak ada nifas, keluar mani atau dengan sebab jima, ada seri wajib juga mandi. Mati tak? Mandi mayat dia panggil, tapi tak wajib atas mayat, wajib atas orang hidup. Dah kalau mayat mandi diri. Orang tanya dah ulama dalam kitab fiqh, ada sebut dalam kitab Sabil al-Muhtadin, ada sebut dalam kitab Bughyah Murtasyidin, ada sebut dalam kitab I'anah, jawabnya sok. Kalau berlaku karamah, katakan jadi keramat. Tak? Mayat mati bangun mandi, duduk mula atas gerai. Pas bayi duduk dulu 2-3-4 orang pula mati kejut. Maka di antara yang sunatnya mandi yang muakkad. Muakkad ni sangat-sangat besar pahalanya, iaitu dah mandi ketika orang itu memandi orang mati. Ingat, siapa mandi orang mati, dia balik di rumah sunat dia mandi. Niat saja aku mandi sunat saja sudah memadai. Dah wajib tak? Tak wajib. Dia pergi mandi orang mati, tak? Dia pun balik dalam rumah dia, tak? Maka bila balik di rumah, sunat dia mandi. Dia panggil mandi sunat kerana memandikan orang mati. Hukumnya sunat, tidak wajib. Ini sebut dalam hadis-hadis yang sahih.